Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Normadia binti Muhammad daripada Kolej Komuniti Jasin, Melaka. Saya ingin membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Faktor Penerokaan Teknologi Kecerdasan Buatan di kalangan pensyarah Kolej Komuniti. Pengenalan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan satu cabang sains dan teknologi yang sedang pesat berkembang dalam bidang pendidikan masa kini. Ianya boleh digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar serta membolehkan pensyarah dan institusi pendidikan untuk mengakses pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan mendalam serta boleh dimanfaatkan untuk merancang pengajaran dan tugasan yang sesuai dengan keperluan serta kebolehan pelajar. Teknologi AI juga memberi kesan kepada domen pendidikan yang berpotensi menimbulkan satu revolusi pendidikan keempat. Menurut Huang Gus Maksimovic pada tahun 2019 menyatakan bahawa kecerdasan buatan ditakrikan sebagai satu set program komputer dan teknologi yang boleh meniru fungsi dan kecerdasan otak manusia. Selain daripada itu, mengikut Pedro Sousa Rivas dan Valverde pada tahun 2019, keupayaan teknologi AI sebagai penyelesaian masalah pengajaran dan pembelajaran yang dibangunkan kini telah diuji sedang secara global. Selain daripada itu, teknologi AI hari ini juga telah mampu menambah keupayaan manusia dengan mengesan, memahami, belajar dan bertindak. Dan menurut Zhao, penggunaan pengajaran berasaskan teknologi AI akan memberikan kesan positif terhadap pencapaian akademik pelajar. Penyertaan masalah. Penggunaan kecerdasan buatan dalam membangunkan penyelesaian pengajaran pembelajaran baharu dapat momentum ke arah mengubah sistem pendidikan di Malaysia. Kemunculan teknologi AI menandakan keperluan untuk perubahan segera dan inovatif dalam industri pendidikan. Profesor Madya Dr. Lim Chi Leong melalui artikelnya menyatakan bahawa kecerdasan buatan penting digunapakai untuk pendidikan di Malaysia. Satu saranan penggunaan teknologi AI telah dikeluarkan secara bertulis oleh Ketua Pengarah Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti pada 17 April 2023 kepada semua kaki tangannya bagi mengekalkan keberkesanan kualiti pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti dan Politeknik. Agensi Kelayakan Malaysia atau dikenali sebagai MQA melalui Advisory Note Bilangan 2 2023 bertarikh Mac 2023 yang menyarankan supaya pegawai pengajian tinggi mengambil kira perkembangan kemahiran teknologi AI sebagai kompetensi dalam pengajian selaras dengan perkembangan teknologi ini dalam dunia kerjaya. Oleh itu, kajian tinjauan ini dilaksanakan adalah untuk menganalisis pengetahuan dan faktor penerokaan teknologi AI oleh pensyarah kolej komuniti di negeri Melaka. Berikut merupakan dua objektif utama kajian ini. Yang pertama adalah untuk meninjau pengetahuan penerokaan teknologi kecerdasan buatan AI di kalangan pensyarah kolej komuniti negeri Melaka. Dan objektif kedua adalah untuk menentukan faktor utama penerokaan teknologi kecerdasan buatan di kalangan pensyarah kolej komuniti negeri Melaka. Metodologi kajian. Kajian yang dilaksanakan ini merupakan satu kajian kuantitatif yang mana ianya menggunakan soal selidik. Soal selidik yang digunakan untuk mengumpul data untuk kajian ini adalah soal selidik yang diadaptasi daripada kajian Perception of and Behaviour Intention towards Learning Artificial Intelligence in Primary School Students dan pengetahuan dan kesediaan revolusi industri 4.0 dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
Bilangan responden bagi kajian ini adalah seramai 154 orang pensyarah daripada kolej komuniti yang terdapat di negeri Melaka, iaitu Kolej Komuniti Jasin, Kolej Komuniti Bukit Beruang, Kolej Komuniti Tangga Batu, Kolej Komuniti Kota Melaka, Kolej Komuniti Masjid Tanah dan Kolej Komuniti Selandang. Skala Likert 5 telah dipilih untuk melengkapi kajian ini, yang mana data telah diperolehi melalui soal selidik yang telah diadakan akan dianalisis menggunakan SPSS untuk menentukan kekerapan, peratus dan nilai purata. Terdapat 4 skala scoring dan interpretasinya, yang mana skala ini telah diadaptasi daripada Nunelli dan Bernstein tahun 1994. Skala ini adalah bertujuan untuk melengkapkan analisis data kajian ini. Terdapat 2 bahagian analisis data bagi melengkapkan dapatan kajian ini. Bahagian A adalah bahagian demografi, terdapat 5 item soalan, dan bahagian B adalah faktor penerokaan teknologi AI yang mempunyai 22 item soalan. Seramai 60 orang responden lelaki iaitu 39% dan 94 orang responden perempuan atau 63.4% terlibat dalam kajian ini. Responden yang berumur 41 hingga 50 tahun mempunyai bilangan responden tertinggi iaitu 54.5% atau 84 orang, dan responden yang berumur 21 hingga 30 mempunyai bilangan responden terendah iaitu 1.3 atau 2 orang sahaja. Responden dari Kolej Komuniti Jasin merupakan responden terbanyak iaitu 23.4%, dan responden dari Kolej Komuniti Tangga Batu merupakan responden terkurang iaitu 7.8% sahaja. Hanya 9.7% atau 15 orang responden yang masih tidak mengetahui tentang teknologi AI pada masa kini. Berikut merupakan contoh aplikasi teknologi AI yang pernah digunakan oleh responden. Skop penjana penulisan ataupun writing generator merupakan skop aplikasi yang paling diminati oleh responden. Sebanyak 84.1% responden pernah menggunakan aplikasi ini dalam menyelesaikan tugas-tugas harian. Terdapat 5 skop faktor penerokaan teknologi AI yang disenaraikan dalam kajian ini, iaitu kecekapan diri, kesediaan, kebaikan sosial, celik teknologi dan niat tingkah laku. Yang mana setiap satunya mempunyai 4 atau 5 soalan yang berkaitan. Ini adalah soalan bagi faktor kecekapan diri, yang mana terdapat 4 soalan telah diberikan. Daripada soalan tersebut didapati bahawa item S4 iaitu saya yakin bahawa saya boleh melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran dengan baik berbantukan teknologi AI telah mendapatkan nilai min yang paling tinggi iaitu 4.06, manakala item S1 iaitu saya yakin bahawa saya boleh memahami cara melaksanakan teknologi AI dalam kelas memperolehi nilai min paling rendah iaitu 3.91. Ini adalah skop faktor kedua iaitu kesediaan, yang mana item R3 iaitu saya yakin bahawa teknologi AI memudahkan pelaksanaan proses kerja harian telah mendapat nilai min yang paling tinggi iaitu 4.14, dan item R2 iaitu saya yakin bahawa teknologi AI akan mengikut arahan yang saya berikan telah mendapat nilai min yang paling rendah iaitu 3.98. Ini merupakan 5 soalan daripada skop faktor kebaikan sosial, yang mana daripada analisis data didapati bahawa item G5 iaitu saya yakin bahawa penggunaan teknologi AI harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama telah mendapat nilai min yang paling tinggi iaitu 3.98, manakala item G2 iaitu saya yakin bahawa teknologi AI boleh digunakan untuk membantu orang yang kurang bernasib baik telah mendapat nilai min yang paling rendah iaitu 3.60. Berikut merupakan 4 soalan yang berkait dengan celik teknologi, yang mana item L3 iaitu saya yakin boleh menggunakan alat terjemahan teknologi AI dalam talian telah mendapat nilai min yang paling tinggi iaitu 4.16. Manakala item L1 dan L4 telah mendapat nilai min yang paling rendah iaitu 4. Niat tingkah laku yang mempunyai 4 soalan adalah
faktor yang terakhir yang dikaji dalam kajian ini, yang mana item B4 iaitu saya yakin akan terus belajar berkaitan teknologi AI pada masa akan datang telah mendapat nilai min yang paling tinggi iaitu 4.43, manakala item B2 iaitu saya yakin akan memastikan diri saya sentiasa dikemas kini dengan aplikasi teknologi AI terkini mendapat nilai min yang paling rendah iaitu 4.28. Berdasarkan 5 faktor yang telah diberikan, didapati bahawa faktor niat tingkah laku telah mendapat nilai min keseluruhan yang paling tinggi iaitu 4.35 dengan interpretasi adalah tinggi. Ini menunjukkan bahawa faktor utama penerokaan teknologi AI oleh pensyarah Kolej Komuniti di Negeri Melaka adalah berdasarkan faktor niat tingkah laku. Hasil daripada dapatan kajian ini didapati bahawa seramai 90.3% pensyarah di 6 buah kolej komuniti di Negeri Melaka telah mengetahui bahawa teknologi AI memberi manfaat di dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, didapati juga bahawa pensyarah di kolej komuniti telah bersedia untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi AI dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Menurut kajian terbaru oleh Bozkurt 2023 mencadangkan bahawa kesediaan untuk masa depan yang dikuasai oleh teknologi AI adalah penting kerana teknologi AI generatif mempunyai potensi untuk memberi kesan mendalam kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran dan memerlukan cara baru untuk berfikir. Hasil dapatan kajian oleh Jane dan Jane 2019 membuktikan bahawa penggunaan teknologi AI dapat meningkatkan kapasiti pembelajaran pelajar dan potensi masa depan teknologi AI dalam sektor pendidikan tinggi adalah sangat luas dan memberi manfaat kepada pensyarah dan pelajar. Secara kesimpulannya, pengenalan teknologi dalam pendidikan memberi peluang dan potensi yang besar dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Dengan memanfaatkan teknologi AI dengan bijak, pendidikan masa kini dapat menjadi lebih efektif, responsif dan relevan bagi keperluan pelajar, pendidik dan masyarakat. Perkembangan teknologi AI ini tentunya akan menghasilkan lebih banyak inovasi-inovasi baru yang akan dapat dimanfaatkan oleh pensyarah pada masa akan datang. Lambakan aplikasi kecerdasan buatan ini memerlukan para pensyarah menjadi lebih kreatif dan menyiapkan tugasan secara pantas berdasarkan kepada maklumat yang tepat dan sahih. Sekian, terima kasih.